Okey, good. Bagus bagus. Bagus. Okey, jadinya ini adalah topik tingkatan 2. Kecerunan garis lurus. Kecerunan garis lurus adalah topik tingkatan 2. Sedangkan persamaan garis lurus adalah topik tingkatan 3. Dia dalam masa ni cikgu nak combine kan ataupun nak memberi pengenalan terus kepada kecerunan garis lurus dan persamaan garis lurus. Dalam matematik para pelajar, okey, dalam matematik para pelajar, jadinya kita ni buat garisan tu, garisan ni ada nama dia. Kita buat garisan aja ni. Saja. Dekat atas kertas graf ataupun dekat dalam buku matematik. Garisan ni dia ada namanya. Mesti ada namanya. Mesti ada nama. Okey, mesti ada nama. Jadi apa yang kalau dekat dunia ni kita buat jalan tu mesti kita beri nama. Contoh jalan Langgak ke, jalan Sultanah Bahiyah ke, okey, jalan Pokok Sena ke, jalan Pegawai ke, kan? Mesti ada nama. Kalau tak ada nama, kalau tak ada nama susahlah. Ni duduk mana ni? Ada tak? Oh, ya ke? Okey. Jadinya bila dah duduk sekarang ni bila masuk Alustak rasa macam apa? Macam sangat sibuk Macam sangat sibuk. Lebih-lebih lagi nanti dah nak dekat akhir-akhir Ramadan dan bila dah nak raya ni kan. Bila malam raya ke ataupun akhir Ramadan tu jadinya Alustan sibuk. Cikgu dengar ataupun dalam Facebook, dalam berita banyak jalan-jalan dekat Alustar ni dia apa? Dia tutup. Dia tutup. Dia nak orang pergi jalan macam mana tak tahulah kalau jalan tutup tu semakin reda ke ataupun macam mana. Okey. Jadinya jalan ditutup. Ceritanya orang yang tak biasa masuk Alustar dia akan keliru, dia akan confuse. Hari tu boleh ke masuk? Tengok-tengok ada roundabout yang ditutup kan. Jadinya kalau tak biasa memang kita penat lah masuk Alustar ni kan. Sama juga kalau kita pergi, kita tak biasa jalan JB, jalan Johor Bahru. Jadinya kita jadi confuse. Kita jadi confuse sebab kita tak biasa dengan jalan tu. Sama juga kalau orang Kuala Lumpur masuk Alustar, jadi dia pun confuse juga. Apa pun cerita pasal jalan raya ni ialah setiap jalan raya ada namanya. Dalam matematik, setiap garisan yang anda buat mesti anda letak nama. Nama-nama itulah, nama-nama garisan inilah yang kita panggil nombor 1, kita ada kecerunan. Okey. Kecerunan. Dan yang keduanya, ini yang pertama, kita mesti cari dia punya kecerunan. Yang keduanya, mesti kita cari dia punya persamaan. Persamaan. Okey. Jadinya contoh contoh, ada satu taman. Taman tu namanya Taman Melur. Taman Melur. Dalam Taman Melur ni ada beberapa jalan. Ada jalan. Maka kalau nak mudah, di sini kita kena tulis Jalan Melur 1, JM1. Di sini adalah JM2. Di sini adalah JM3. Jalan Melur 1, Jalan Melur 2, Jalan Melur 3. Jadi dekat situ dia ada apa? Dia ada huruf Jalan Melur. Tapi mesti ada nombor. Jalan Melur 1, Jalan Melur 2, Jalan Melur 3. Dia mesti, kalau kita nak namakan jalan ni, mesti ada nama jalan. Dan kalau nama jalan tu ada pelbagai jenis, ada maknanya kita nak nama jalan tu sama, tapi dia ada macam-macam jalan. Maka kena letak nombor. Maka kena letak nombor. Jalan Melur 1, Jalan Melur 2, Jalan Melur 3. Jadinya sama juga. Dalam kita buat garisan pada matematik atas kertas graf ataupun dalam buku matematik,
dia kena ada dia punya huruf dia, nama dia, huruf dia, pemboleh ubah dia, huruf dia. Dan dia mesti dimasukkan nombor. Dimasukkan nombor. Jadi nombor-nombor itulah, nombor-nombor inilah yang kita belajar dalam kecerunan. Setiap garisan ada kecerunan kecuali 2 garisan yang tak ada kecerunan. Okey. Jadinya mari kita tengok. Jadi yang pertama, setiap garisan ada kecerunan. Setiap garisan ada kecerunan. Maksud cikgu garis lurus lah. Kecuali 2 garisan yang tak ada kecerunan. 2 garisan yang tak ada kecerunan. Okey? Kecuali garisan yang macam ini, straight macam ni, dan garisan yang macam ni. Garisan yang macam ni tiada kecerunan. Jadinya kecerunan ni, kecerunan dalam matematik kita panggil sebagai M. M tu maknanya kita tahulah kecerunan lah. Jadi kalau garisan tu melintang saja, mendatar saja seperti lantai, macam naik lantai tu, maka dia tak adalah kecerunan. Kecerunan ni maksudnya dia ada condong. Dia ada condong. Dia ada atas, ada titik atas, ada titik bawah. Dia condong. Okey, dia condong. Jadi kecerunan dekat sini, kena ingat yang ni kena ingat kecerunan, kecerunan untuk garisan melintang macam lantai. M sama juga dengan kosong. Ini kecerunan dia kosong. Okey, kalau garisan dia macam tiang, kecerunan garisan dia macam tiang, ada condong ke? Tak ada. Tiang mana ada condong? Kan? Dia garisan yang kita buat condong dan dia garis tegak, yang tu ada kecerunan. Tapi kalau garisan tu straight je macam tiang, maka dia punya kecerunan dia M sama juga dengan infinity, tak terhingga, tak payah kira lah, kira. tak tertakrif. Tak tertakrif. Infinity, tak payah kira. Sebab tak ada nombor dia. Okey? Okey, cuba Auni bagi tahu Auni. Setiap garisan ada kecerunan kecuali garisan apa? Kecuali garisan menegak. Menegak. Kalau garisan menegak macam tiang, kecerunan sebenarnya dia ada kecerunan tapi kita tak payah kira. Kecerunan dia apa? Kalau menegak infinity. Jadi tak payah sibuk-sibuk nak kira. Memang dia tak payah kira, dia memang infinity. Satu lagi kecerunan garisan melintang. Kecerunan dia apa? Kosong. Kecerunan dia kosong. Jadi tak payah kira. Jadinya tak payah kira. Yang perlu kita kira, adalah garisan-garisan yang seperti macam ni. Ada condong. Ada condong. Lagi. Ada condong. Okey. Ada condong. Yang macam ni, yang ada kecondongan. Yang ni kena cari. Yang ini untuk yang garisan yang ada condong, kena kecerunan dia, kecerunan perlu dikira. Okey, kecerunan dia perlu dikira. Okey. Kecerunan dia perlu dikira. Kecerunan perlu dikira. Itulah dia. Okey. Para pelajar, jadinya cikgu akan bagi satu link yang baru. Nanti para pelajar masuk kat link tu jadinya kita sambung sekejap lagi. Cikgu bagi dulu link tersebut. Okey. Sekejap